السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أما بعد. Di dalam kitab Nasalihul Ibad karangan Al-Imam Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bintani Al-Jami rahmatullahi alaih menakalkan satu riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana Abdullah bin Amru bin Al-As ini anak kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ini di antara salah seorang panglima besar dalam sejarah Islam ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar hantam seorang ataupun hantam bala tentera untuk menakluki kerajaan Mesir yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Kristian ataupun Nasara. Yang menjadi ketua dalam penaklukan tersebut adalah Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang telah dihantam, yang telah dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di sini jelas menunjukkan bahwasanya Amru bin Al-As adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kepakaran terutamanya dalam selok-belok peperangan, sehingga diangkat menjadi ketua panglima tentera ketika mana menakluki kerajaan Mesir pada ketika itu. Dan Amru bin Al-As juga sahabat yang dilantik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjadi orang tengah ketika mana berlakunya krisis ataupun perselisihan faham di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka berlakulah perselisihan faham di antara Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka kedua-dua orang sahabat ini mengambil jalan selamat, iaitulah pakat lantik seorang orang tengah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan melantik sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari ataupun lebih dikenali sebagai Abdullah bin Qais Al-Asy'ari Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Sayyidina Ali melantik Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka di sini juga menunjukkan betapa hebat, betapa berpengalamannya Amru bin Al-As dalam selok-belok perang dan dalam usaha mendamaikan dua pihak yang bertelagak. Jadi riwayat ini tuan-tuan disebutkan oleh anak Amru bin Al-As, namanya Abdullah. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma menyatakan khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 amalan man kunna fihi, barang sesiapa yang melazimi 5 amalan ini, barang sesiapa yang suka beramal dengan 5 amalan ini, sa'ida fid dunya wal akhirah,
dia akan mendapat kebahagiaan, kebaikan daripada Allah ketika hidup di atas muka bumi dan ketika mana berada di akhirat. Sebabnya apa tuan-tuan? Setiap waktu lepas sembahyang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di hari akhirat. Apa maksud kebaikan di dunia itu tuan-tuan? Maksud kebaikan di dunia, para ulama menafsirkan adalah yang pertama diberikan nikmat sihat tubuh badan. Yang kedua diberikan nikmat rezeki yang halal dan berkat daripada Allah. Yang ketiga dianugerahkan pasangan hidup yang saleh dan salihah. Yang keempat dianugerahkan anak zuriat keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Yang kelima diberikan kediaman dan kenderaan yang selesa. Yang keenam diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud fid dunya hasanah. Maksud wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat maknanya yang pertama dimatikan dalam keadaan husnil khatimah. Tiap hari kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Maka minta mati dalam keadaan yang baik di antara salah satu bentuk kebaikan akhirat. Pasal apa dia kata mati itu kebaikan akhirat? Kerana kematian itu adalah akhirat kecil, kata ulama. Kita sudah masuk pada pintu akhirat yang besar, iaitulah apabila kita berhadapan dengan saat kematian. Yang kedua, kebaikan akhirat adalah diampunkan segala kesalahan, maksiat, dosa yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Yang ketiga, makna kebaikan akhirat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, makna kebaikan akhirat adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat zat Allah, dapat menatap zat Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami bila berada di dalam syurga? Kami dapat melihat dan menatap zat Allah yang maha agung, zat Allah Jalla Jalaluh yang maha hebat. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kamu berada di dalam syurga Allah, kamu sedang menikmati segala kenikmatan, keseronokan dan juga benda-benda yang sedap di dalam syurga, maka pada ketika itu kamu diberikan rezeki dapat menatap zat Allah seperti mana kamu hidup di atas muka bumi melihat bulan purnama di waktu malam. Maknanya tidak ada halangan, direct terus nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Safwatut Tafasir karangan almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahmatullahi alaih dalam menafsirkan firman Allah ayat 55 surah Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat 55 ini adalah dalil menunjukkan bahawasanya penghuni syurga Allah, nikmat yang paling klimaks, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mahal dalam syurga dapat menatap zat Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan oleh para ulama kepada kita doa, minta kepada Allah agar dapat menatap zat Allah, melihat zat Allah di dalam syurga Allah. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami rezeki
dapat menatap zat kamu Al-Karim yang maha mulia, yang maha agung. Baik. 5 amalan tuan-tuan. Amalan yang pertama, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang pertama, awwaluha ayyudhkara la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang pertama, kamu banyak menyebut kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kerana apa tuan-tuan? Pentingnya kalimah tauhid ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, syarat amalan seseorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat utama. 3 syarat utama Allah taala nak terima amalan kita. Yang pertama, mestilah lurus akidah, yakni mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang Islam. Yang kedua, setiap amalan yang dilakukan itu selari dengan Al-Quran dan juga tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan hamba itu banyak bertaubat kepada Allah, barulah amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 3 syarat utama penerimaan amal di sisi Allah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Yang kedua, kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah setinggi-tinggi ataupun semulia-mulia zikir adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. 2. Yang ketiganya tuan-tuan, kelebihan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitulah tidak akan sah iman seseorang itu apabila dia meninggalkan salah satu daripada 2 kalimah tadi. Kalau dia bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak sah. Iman dia tak sah. Ataupun disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, la ilaha illallah tak sebut, pun tidak sah juga. Akidah iman dia tak diterima oleh Allah. Maka wajib dia sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu amalan. Amalan yang kedua tuan-tuan, wa idza tuliya alaihi bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kamu diuji oleh Allah, diberikan ujian musibah daripada Allah, maka perbanyakkan olehmu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak semesti tunggu mati. Orang Melayu kita tunggu mati baru inna lillah. Kan? Rokok daun dia hilang, inna lillah. Agak-agak patut sebut lah inna lillah. Tak patut sebut lah, benda teruk je lah. Contoh, kan? Tiba-tiba rokok Dunhill 20 baru beli di 7-Eleven, tak membeli di Petron Simpang Kalau. Tak dah harga motor PP habis bayang leweh ni hilang naik dawa. Inna lillah ke? Tak. Doa dia bagi inna lillah dulu. Pada teruk kan doa. Benda haram tak payah halal. Nah, keluar lagi tengok kasut sebelah hilang. Sebelah hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala lah tu, musibah. Tengok lagi kunci motor lupa tak mana tak tahu. Tu bala juga tu, lupa tak mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap bala yang Allah Ta'ala bagi, inna lillah. Apa dia bala hak paling panjang Allah bagi ni? Zaman lah ni lah. Apa dia? Antaranya COVID-19. Kan? Kat 2 tahun tu sembahyang jarak. Jangan. Sembahyang berjarak.
2 tahun dah dekat, 2 tahun dah. Ujian dah, ujian daripada Allah. Nah, semua benda ni hakikat Allah tentu siap dah. Nah, hikmah banyak dak Covid tuan-tuan, banyak hikmah Covid. Kalau tak sabit kerana Covid, Pak Long tak baca khutbah raya tu lepas. Tu ni tu Imam relax. Tahun ni tak gaduh dah. Hak main balan ni semua pernah baca khutbah raya. Kira boleh roti kot. Kan? Tahun ni siapa? Tahun ni apa raya haji siapa? Kira duk roti hak malam ni tuan-tuan. Tu Imam boleh relax dah. Lebih kurang 40 tahun. Pasal hak main balan ni kat 100 lebih dah. Okey dah. Kan? Kalau tak sabit Covid, kita pun tak jadi imam tarawih 30 malam. Kau tidak duduk culah ke 1-2 malam. Ya, 30 malam. Tak pun 29 malam. Nak culah tak pergi bini kata cokiang nak laki korek. Jadi bila baca qulhu inna a'tayna. Qulhu inna a'tayna. Kira bini panggil kat laki dia abang a'tayna lah. Punya diulang a'tayna tu. Ya, tak apalah tuan-tuan. Paling kurang besar jadi imam. Paling kurang besar baca khutbah. Kan? Baca khutbah pula hak pelik tu pada hak besar. Duk kena takbir pula 7 kali. Duk kena takbir pula 9 kali hak pertama. Lepas tu hak kedua 7 kali pula. Ni dia duduk kira ni. Duk pegang batang dia duduk kira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa suruh bini dia kira. Tekan tak? Cukup lagi 9. Pasal apa? Pasal Covid punya pasal. Kalau tak sabit Covid, kita tak dan tengok anak kita baca Quran betul ke tak betul. Betul ya? Kita tak dan nak qiyamul lail dengan isteri kita. Pasal kita keluar kerja awal barangkali. Kita kata, hikmah Covid banyak. Ayah-ayah hak main malam ni saya rasa pandai masak belakang habis dah pun. Pasal time Covid hari tu, mereka buat grup masak tak jadi. Buh dalam Facebook. Tak pergi kawan ni buah gambar dia masak, kawan ni masak, kawan ni masak. Kebanyakan boleh kurang 50% orang lelaki masak rentung belakang tak pernah jadi. Subhanallah. Hak pandai tu pandai lah. Kan? Ada hak dulu tak pernah masak, main Covid reti masak. Bini dia suruh masak ayam masak paprik. Ayam masak paprik. Bini hari tu merajuk siapa tak tahu. Dia kata hari ni cik tak mau masak. Abang masak lah apa pun. Ada dalam TS tu. Lepas beda buat ayam masak papriknya. Jauh pala tu kan kita. Lama ni duk pergi kedai petani ya. Abang nak makan gambar dia abang. Ayam paprik so. Dengar panggil abang tu berasa muda 80 tahun tu. Duk berasa macam baru keluar duit. Muda tak tengok dah. Padahal bermisai, berbulu, habis dah tiap pun. Allahu Rabbi. Reti masak lah. Tak reti masak. Tekan apa? Tekan hak ni. Jangan kata tuan-tuan, saya apa macam. Bini suruh masak. Tekan kita pun nak masak apa ni tekan. Pergi beli barang apa semua. Tekah-tekah jadi, tekah-tekah dah. Tekah-tekah jadi, tekah-tekah dah. Lah ni dah duk masak tiap hari. Kira kemas ke lah. Bini order apa pun kira adik sikit pada kedai nasi kandang lah tuan-tuan ni. Boleh belakang. Sedap tak sedap nombor 2. Hak penting kira dia nak duk ada dah tak pindah. Yang pelihara. Dan ini hikmah Covid Allah Ta'ala. Hikmah Covid lagi tuan-tuan. Hikmah Covid barangkali kalau tak ada Covid kita pun tak tahu ada bang sallu fi buyutikum. Ya. Awak tu bila bang leh lah. Pasal apa? Pasal ada bila mana wabak dalam hadis menyatakan disebut sallu fi buyutikum. Oi, mayang di rumah oi. Bahasa gitulah. Orang suruh mayang di rumah, dia kalut riuh masjid tutup, masjid buka, hang kalut suruh tutup. La haula wala quwwata illa billah. Bukan Malaysia, Zimbabwe. Hikmah dah, hikmah. Bila jadi Covid, mayang jarak-jarak. Baru kita nampak hak mana reti, mana tak reti. Maki Hamun mufti ni tak sah duk cerita mayang Covid ni. Siapa dia mufti Tanzania punya duk main. Padahal sembang kedai kopi dia akan gelang sampai ke cerah. Kerja dia hak tu ya. Tapi bila keluar mufti sepakat kata semayang berjarak dan sebagainya. Mufti ikut Dajjal. Kemah. Mufti ikut Yahudi. Pokek dia 24 jam dan hil. Tu Yahudi ke apa tanya dia? Tak pokek dia tahu.
Hal dia kata Yahudi tu, poket dia 24 jam dia ada Dunhill ada, rokok John ada, rokok Salem ada, rokok apa gudang garam ada, segala maknanya rokok ada. Nak tanya Ustaz, rokok yang kamu hisap tu hadis sahih mana Nabi ajar? Tolong tak? Maknanya apa tuan-tuan? Nak bercakap, nak hentam ni senang sangat. Tapi nak kemukakan dalil, nak kemukakan hujah, itu bukan kerja kita. Itu kerja para alim, ulama, mufti kita. Cuma kita ni tuan-tuan, tak puas hati. Pasal apa yang sabit ke masjid saja. Patutnya halimu tutup juga lah. Hak tu tak puas hati tu. Kan? Apa tuan-tuan lah, awak yang kira nak tutup masjid, hak lain pun patut kena tutup lah. Bazar Ramadan dah dibuka langsung, minimarket pun tak payah buka, dah masjid pun tak boleh buka pasal Covid di masjid saja. Misalnya itulah, kan? Tapi nak buat lagu mana tuan-tuan? Puasa tidak ada pada kita. Nah, orang kena compound ribu-ribu dan sebagainya, dan kita rasa bukan perlu compound sahaja pada orang yang langgar SOP itu satu bab dah. Yang patut lagi kita kena compound orang perempuan hak pi bazar Ramadan, hak tak tutup aurat. Hak tu patut kena compound. Pasal pahala kita bocor. Hak jantan ni tak pakai tudung, baju ketat dan sebagainya. Hak tu mau duk compound banyak angin. Perempuan kalau ada lelaki yang mendedahkan aurat pi bazar Ramadan, berpakaian tak senonoh, pakai singlet, bulu ketiak duk tunjuk ke orang, pakai seluar pendek, kepala lutut, bulu lutut habis tunjuk ke orang. Hak jenis ni pun mau duk kena compound juga. Pasal apa? Hang tak jaga kemuliaan Ramadan tu. Faham tuan-tuan ni? Tuan-tuan dia tak perhati boleh. Kan? Nak habaq apa tuan-tuan? Nak compound, tengok juga. Kan? Jadi kita habaq di sini tuan-tuan supaya pihak yang berwajib lebih buka pandangan mereka, mata mereka. Tak ada pun kluster di masjid tak kala ni. Alhamdulillah. Hak paling taat dengan SOP tuan-tuan. Kan? Sampai dia punya mask tu tutup petang dari dia pakai. Subhanallah. Kata apa? Takut Covid. Takut tuan-tuan kohol lama duk jadi lagu ni mai pakai helmet nanya kita tahu. Dia mayang pakai helmet pasal takut Covid masuk lagi makan tu. Nah, baik. 2, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Yang ketiga, apabila kamu mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah, tanda kamu bersyukur pada Allah. Ayah-ayah tahun ni kita dapat puasa, kita dapat murid, dapat buka puasa, dapat mayang tarawih. Itu nikmat yang Allah Ta'ala tarik zat tahun lepas. Tahun ni Allah bagi. Alhamdulillah. Ada di antara kawan kita yang tahun lepas dia boleh mayang tarawih, tapi dia teringin nak mai semayang di masjid. Masjid tak boleh buka. Tiba-tiba tahun ni masjid boleh buka, boleh semayang tarawih. Allah uji dia sakit, tak boleh juga mai masjid, kena semayang di rumah. Kita sihat. Alhamdulillah. Buka puasa, makan sedap-sedap. Makan nasi biryani kambing, nasi hujan panas, nasi pagi hujan kilat, segala makneka nasi tu ada. Bazar Ramadan, segala makneka cucuk tu ada. Cucuk badak berendam, lompat tikam, lompat bunuh, semua cucuk ada. Itu nikmat daripada Allah. Bila dapat nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi tuan-tuan, bulan Ramadan, sisa makanan adalah yang paling banyak dibuang oleh rakyat Malaysia bulan Ramadan. Patutnya bulan Ramadan ni kita tak makan. Sikit makan dan sedikitlah sisa yang kita buang. Tetapi bulan Ramadan, sikit makan, banyak pula yang dibuang. Dia terkalih ikut tu pula. Ni di antara salah satu kelemahan kita. 3. Yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Amalan keempat,
apa-apa sahaja benda yang kamu nak buat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nak mula buat, Bismillah. Perkara yang dibenarkan oleh agama sahaja, yang haram tak boleh. Keluar pergi tak duduk di kedai tom yam, share dengan kawan dan nihil 20 batang, lepas tu cucuk Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Tak boleh. Benda haram tak boleh. Jika mau ekor, tulislah atas kertas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buh selawat Fatih lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, aku dengan keberkatan, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad al-Fatih, pembuka kepada benda yang tertutup. Dengan ni apa? Mudah-mudahan tukir kedai mu ekor tu, dia tahu nombor mana aku nak tikam, dia bagi nombor tu naik di skrin, kena kat aku. Oh, berat gitu. Hukum dia haram, tak boleh. Setiap benda yang syarak, yang terah baik, maka baik, boleh kan? Sebelum nak baca Quran, Bismillah. Sebelum nak semayang, sebelum nak takbir, baca Bismillahirrahmanirrahim. Usalli pasma, hukum dia sunat. Nak buka kitab, baca Bismillah. Lepas tu nak tulis, nak dhabit dalam kitab, nak karang kitab, nak tulis nota, Bismillah. Maka hukum dia sunat. Dan juga perkara yang harus, nak pakai baju, nak buang baju, nak pakai seluar, nak londeh seluar, nak pakai kasut, nak buang kasut, nak pakai lebay, nak buang lebay. Segala maknanya benda yang harus, maka digalakkan baca basmalah. Pak amalan. Amalan yang kelima tuan-tuan, iaitulah waman aznaba waman afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila kamu terlanjur melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka perbanyakkan olehmu menyebut astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu 5 amalan yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. 5 amalan itu tuan-tuan, semua anggota lidah sahaja, tak terbabit dengan tangan. Nak menunjukkan apa dia? Lidah yang Allah Ta'ala bagi ni sangat banyak manfaatnya apabila digunakan pada jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua melibatkan dengan lidah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan 5 amalan yang kita kongsikan pada malam ini, sama-sama kita beramal, kita berusaha untuk membasahkan bibir lidah kita ini. Apabila datang apa pun, bala ke, nikmat ke, nak buat kerja ke, semuanya dengan menyebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontohi baginda Nabi Muhammad, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu adalah kehidupan Nabi kita, berjalan, duduk, tidur, baring, semua ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nak ajak ibu-ibu dan ayah-ayah pada malam ini, dengan keberkatan malam nuzulul Quran 17 Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala daripada negeri dan negara kita secara khususnya, dengan keberkatan kita bertasbih ramai-ramai dengan nada suara yang semangat, yang kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengira segalanya adalah amal kebaikan dan memberatkan timbangan amalan kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.